Malam tu mereka berlima tidur dalam bilik Zack terus. Selang beberapa hari lepas kejadian piano tu, mereka buat keputusan nak cari rumah lain. Masa tengah berbincang nak cari rumah lain ni lah, masing-masing luahkan yang mereka pun diganggu dengan pelbagai cara sebelum Ameng dan Ajib pindah ke sini. Ada yang teman borak masa makan, ada yang nampak kelibat dan bayangan. Zack pernah kena masa dia tengah masak. Tiba-tiba ada orang hulurkan bahan. Tangan orang tu hitam legam, berkedut. Bila dia angkat kepala nak tengok siapa yang hulur, tak ada orang pun dekat depan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Siapa ingat lagi pasal Ameng yang hijab mata dia terbuka tu? Kalau tak ingat, boleh tengok balik video Dimensi Hijab. Dan hari ni saya akan kongsikan dua lagi kisah Ameng ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Memandangkan besok kita akan mula berpuasa, di sini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada moderator dan sahabat yang sentiasa hadir menonton video saya ni. Semoga Ramadan tahun ni lebih bermakna bagi kita semua. Amin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Ingat lagi tak cerita sebelum ni? Ameng ada bawa seorang mak saleh ni pergi camping bernama Lukas yang dah bertaubat nasuhah tak nak ikut Ameng pergi camping lagi. Lepas beberapa bulan, mungkin dia terhasut dengan kawan-kawan yang bercerita pengalaman mereka ke sana ke sini. Akhirnya dia luahkan hasrat nak pergi ke sebuah pulau. Kisah kali ni tentang si Lukas ni kena ganggu dan akhirnya dia beriman kepada perkara gaib tanpa sebarang paksaan maupun hasutan dan kecaman. Tercetusnya hasrat si Lukas ni nak pergi ke pulau bila dia tengok Ameng upload gambar menyelam dekat sebuah pulau yang terletak di semenanjung Malaysia. Tak popular macam Pulau Redang dan Tioman, tapi dikenali sebagai pulau yang bersejarah pada tahun 90-an. Cuma sebuah pulau tinggalan sejarah yang dijadikan pusat pemulihan batu karang. Dasar laut pulau ni yang sangat cantik menjadikan faktor utama kenapa si Lukas ni nak sangat datang sini. Pulau ni tak berpenghuni. Tim yang jaga batu karang tu pun datang sekali-sekala je. Trip kali ni mereka pergi 4 orang, Ameng, Lukas, Botak sebagai tour guide dan seorang lagi kawan dia bernama Chong. Mereka sampai dekat pulau tu sekitar pukul 11.30 pagi. Mereka berempat je yang ada dekat pulau tersebut pada masa tu. Pulau ni tak besar mana, sejam je kalau berjalan kaki keliling pulau di pesisiran pantai. Macam biasa, mereka mula pasang kemah dan siapkan segala keperluan lain. Tengah hari tu mereka makan roti dengan tuna je buat alas perut sebab nak diving kejap lagi. Botak merupakan dive master mereka dan dialah yang uruskan segala pasal diving dalam trip kali ni, termasuklah dapatkan kelengkapan dan memandu bot. Petang tu mereka pergi turun menyelam. Lebih kurang setengah jam, tiba-tiba Chong jadi macam tak sioman. Entah apa isyarat dia bagi masa tengah menyelam tu. Dia mencangkung sambil hayun tangan dekat belakang. Semua terpinga-pinga. Lepas Botak bagi isyarat naik atas, sampai je dekat permukaan air, baru Chong bagi tahu dia tak tahan nak terberak rupanya. Terpaksalah mereka pulang ke kemah. Masa Ameng tengah berehat dekat hammock, Chong datang bagi tahu Ameng dia nampak Lukas bercakap sorang-sorang. Bahasa yang digunakan sangat asing sampai Chong yakin itu bukan Lukas. Ameng malaslah nak layan sebab penat menyelam tadi. Jadi Ameng rasa Lukas tengah bercakap dengan phone lah dalam logat Sweden. Malam tu mereka bersantai sambil buat
buat BBQ. Lepas tu masing-masing masuk tidur. Malam tu juga Aming ada mimpi aneh. Dia mimpi pergi ke sebuah gua. Dalam gua tu penuh dengan tengkorak manusia. Dekat dinding gua ada obor kayu sebagai sumber cahaya, macam tempat ritual pemujaan ilmu hitam, dia kata. Dekat sini Aming jumpa dengan seorang lelaki tua macam pendekar, berpakaian silat, bertanjak dengan keris dekat sisi dia. Dia pelawa Aming duduk depan dia. Di antara mereka ada batu rata berlapis kain, tak tahu warna apa sebab agak gelap, tempurung kelapa, keris dan limau atas batu tersebut dengan sehelai kain membaluti sarung keris dengan sebilah besi panjang. Cincin yang tersarung pada setiap jari dekat tangan dia, dan suasana keadaan di sekeliling gua menggambarkan dia ni seorang pawang. Apa yang menarik dalam mimpi ni, dia guna bahasa Melayu klasik. Ayat yang paling Aming ingat ialah Bayu datang, biar pergi, Kalam tinggal, biar tinggal. Aming terjaga dari tidur bila pawang tu renung tepat ke mata dia. Berpeluh Aming masa tu. Terus tak boleh tidur dah. Tengiang-ngiang ayat dia. Esoknya Chong dan Lukas dah siap awal pukul 7.30 pagi. Lepas sarapan, mereka teruskan agenda untuk buat 2 selaman hari tu. Masa menyelam, mata Aming ni secara tak sengaja tertangkap satu imej yang agak mencurigakan. Aming nampak macam pedang atau parang yang tertusuk pada batu karang dekat dasar laut. Hanya Aming dengan Chong je yang perasan. Masa nak tukar tank oksigen, Aming beritahu dekat Botak apa yang dia dengan Chong nampak tu. Tapi Botak tak percaya. Tak puas hati punya pasal, mereka pergi menyelam semula ke tempat tadi. Kali ni Aming bawa kamera GoPro untuk rakam benda tu. Dah berkali-kali mereka pusing dekat tempat yang sama, tapi Botak dengan Lukas tak nampak apa-apa. Aming dengan Chong je yang nampak. Kemudian mereka berehat kejap nak makan tengah hari sambil bincangkan kejadian tu. Aming tunjukkan rakaman yang dia dapat tadi pada semua orang. Jelas dalam rakaman tu nampak sebilah pedang, tapi Aming dengan Chong je nampak depan mata. Bila tengok rakaman tu, Lukas dah berangan nak pergi cabut pedang tu keluar, tapi dia penakut. Dia suruh Aming pula pergi tarik. Aming cakap tak boleh lah, nanti dia jadi Aquaman macam mana. Ketawa punya ketawa, baru mereka sedar Chong tak ada dengan mereka. Dalam pukul 4 petang, Aming dengan Lukas pergi cari Chong. Puas mereka merendah hutan, menyusuri sepanjang pantai cari Chong. Tak jumpa juga. Langkah mereka terhenti bila nampak Chong terdampar dekat tepi pantai. Aming ingat dia lemas. Mereka berdua terus berlari dapatkan Chong. Degupan jantung masih ada. Yang peliknya, muka Chong ada lebam. Badan dia panas macam demam. Mereka papah Chong balik ke kemah semula. Tak lama kemudian, Chong mula tersedar. Bertalu-talu Lukas tanya Chong apa yang jadi. Chong hanya mampu jawab dengan jari tengah je pada Lukas. Malam tu Aming teman Chong layan perasaan dekat tepi pantai, tak jauh dari kemah. Yelah, bukan senang nak move on dari orang yang pernah ada dalam hati setelah sekian lama. Dalam masa yang sama, Aming cubalah korek cerita dari Chong apa yang terjadi siang tadi. Kata Chong, dia ternampak Lukas masa dia tengah jalan dekat tepi pantai sorang-sorang. Lukas senyum dekat dia dengan senyuman yang menyeramkan. Lepas tu tiba-tiba Lukas berlari ke arah jeti. Chong kejarlah dia macam kena pukau. Chong ikut Lukas terjun ke dalam laut. Masa terjun dari jeti, entah batu ke penyu ke, Chong terhantuk sampai tak sedarkan diri. Lepas tu hanyut ke darat dengan kesan lebam betul-betul dekat tengah dahi. Aming ingat Chong nak bunuh diri sebab kena tinggal dengan awet dia. Aming terfikir kejap, kenapa Chong nampak Lukas? Sebab Lukas ada dengan dia sepanjang petang tu. Tiba-tiba Chong menjerit. Aming terkejut sampai nak pekak sebelah telinga dia. Aming cuba tenangkan dia. Kemudian perlahan-lahan Chong toleh ke arah Aming dan berkata sesuatu dalam bahasa yang tak difahami. Matanya bertukar hitam sampai tak nampak mata putih. Tepi matanya berurat-urat. Kemudian Chong tersenyum kelat. Aming tahu ini bukan Chong. Dia terus tergamam, tak tahu nak buat apa. Dari jauh terdengar satu suara panggil nama si Aming ni. Botak berlari datang dekat Aming. Dengan suara terketa-keta, dia beritahu Lukas tiba-tiba mengacau. Sudah, yang dekat sini dah mula buka bunga, yang dekat sana pula dah mengacau. Aming jadi buntu. Tak pernah lagi dia hadap dua benda dalam satu masa. Kemudian Aming suruh Botak baca ayat pendinding sambil sama-sama fikirkan apa nak buat. Lepas tu Botak terus azan. Chong yang tengah meraung tiba-tiba berlari ke arah kemah dan terus terkam si Lukas ni. Mereka berpencak, sesekali mendengus dengan suara garau. Kadang keluar suara budak. Aming jadi bingung dengan apa yang tengah berlaku tu. Aming dan Botak baca ayat-ayat suci sambil tengok persembahan mistik depan mereka. Tumbukan dah hentakan, silih berganti, langkah dibuka.
Chong bersedia hayunkan kakinya. Ameng cuba halang tendangan Chong tu. Sekali dengan dia terpelanting. Sakit dapat, menyesal pun dapat. Takut, gelisah, perasaan bercampur bau. Akhirnya Ameng duduk tepi tahan sakit. Chong tendang dada Lukas sampai Lukas rebah dan terus tak sedarkan diri. Tangan Chong masih ligat lagi berpencak. Kemudian perlahan-lahan tangan dia capai sesuatu dari celah akar pokok. Sebentuk cincin disarung ke jarinya. Ameng terus teringat sesuatu bila tengok cincin yang Chong pakai tu. Dia minta bantuan botak untuk tahan Chong. Cincin yang Chong pakai ni mesti dicabut. Chong meronta-ronta bila botak baca ayat kursi dengan kuat. Sambil baca selawat dan doa, akhirnya Ameng berjaya cabut cincin tu dari tangan Chong. Bergelimpangan mereka semua terbaring. Lukas dan Chong tak sedarkan diri. Botak hanya mampu bertakbir, tak bersuara. Malam tu Ameng susah nak tidur. Dia teliti cincin tu dan rancang nak cari tempat untuk sorokkan cincin ni supaya tak ada orang lain akan jumpa atau patut tanam cincin ni. Mungkin cincin ni main peranan dalam kes malam tadi. Akhirnya Ameng tertidur. Menjelang tengah hari, masing-masing dah mula sedarkan diri. Semua terpinga-pinga macam rasakan sesuatu dah terjadi tanpa mereka sedari. Hari ini sepatutnya mereka pulang, tapi sebelum tu ada benda lagi penting yang kena buat. Ameng bagi tahu apa yang terjadi semalam kepada Chong dan Lukas. Mereka hanya mampu dengar dengan wajah yang sunggul je. Kemudian Ameng minta tolong botak bawakan mereka masuk ke hutan untuk laksanakan rancangan si Ameng ni. Lepas makan dan kemas barang-barang, mereka berempat mula redah hutan. Hutan dekat sini berbukit, penuh dengan pokok tinggi dan berduri. Mereka cuba pergi ke tengah-tengah hutan sebab ada banyak bukit yang tinggi boleh nampak dari jauh. Lepas setengah jam redah hutan tu, Ameng ternampak satu pokok besar yang macam pernah dia tengok sebelum ni. Ameng perhati sekeliling. Kemudian dia jalan dulu menuju ke satu arah berpandukan firasat dia hinggalah mereka jumpa sesuatu. Pintu gua. Ameng terus kenal tempat ni dan berbisik pada Lukas, kalau takut jangan masuk. Lukas ni kan penakut, tapi dia nak masuk juga. Mereka berempat masuk dalam gua tersebut. Sama macam dalam mimpi, tengkorak hancur bersepah atas lantai gua. Ada yang tergantung. Ameng cuba cari satu sudut yang mana dia berjumpa dengan seorang pawang dalam mimpi tu. Dah tentulah pawang tu tak ada dekat situ. Cuma nak pastikan ada tak batu rata macam yang dia nampak dalam mimpi tu. Memang ada, dengan mangkuk-mangkuk kaca tu sekali. Inilah tempat ritual tu. Lepas keluar dari hutan, Ameng jelaskan pada yang lain sebenarnya dia cuma nak dapatkan kepastian tentang kewujudan tempat ritual tu. Sekiranya wujud, barulah Ameng nak pulangkan semula cincin ni ke tempat asalnya. Tapi bukan dekat dalam gua atau celah akar pokok. Sebenarnya Chong jumpa cincin tu dekat dasar laut masa mereka buat first dive hari tu. Tapi dia belum sentuh lagi lah. Hari berikutnya mereka jumpa pedang pula dekat lokasi berdekatan. Masa mereka pergi semula ke lokasi pedang tu lah Chong kutip cincin tu. Cincin tu tak jauh dari lokasi pedang, tapi lokasi pedang ni agak jauh dari pulau. Masa Chong nampak Lukas bercakap sorang-sorang tu, sebenarnya itu adalah mesej kepada Chong yang dia akan diganggu kalau dia ambil cincin tersebut. Lepas dia kutip cincin tu, benda tu marah. Sebab tu nampak jelmaan si Lukas ni. Makhluk tu nak kelirukan Chong sampai dia ikut terjun dalam laut. Nasib baik tak lemas. Lukas ni pula silap dia cakap besar. Masa baru sampai pulau ni, dia ada cakap kalau berlaku lagi kejadian macam sebelum ni, dia nak berdepan dengan benda tu. Dia nak tengok depan mata macam mana rupa makhluk tu. Si Lukas ni memang tak serik lepas kena tinggal dekat air terjun sebelum ni. Benda tu munculkan diri depan Lukas sampai Lukas tersampuk. Menurut Lukas, makhluk tu macam budak kecil. Mukanya hodoh, banyak lompong. Mata ada sebelah, hidung je nampak normal. Yang lain macam kena curah asid. Lukas terlalu terkejut sampai tak mampu bersuara bila budak tu semakin lama semakin dekat datang dekat dia. Kemudian Lukas pitam sebelum tiba-tiba bangun dan meracau. Berbalik kepada Chong pula, makhluk yang masuk dalam badan dia adalah budak kecil yang Lukas nampak, dan dia adalah kadam kepada pawang yang Ameng jumpa dalam mimpi tu. Yang rasuk Lukas pula adalah si pawang ni. Jadi dekat sini boleh nampak permainan dia. Kenapa Chong pakai cincin pawang untuk tumbuk Lukas? Dalam dimensi lain, ia merujuk kepada si kadam tengah bantai si tuan guna cincin tuannya yang telah dikutip oleh Chong. Senjata makan tuan lah kiranya. Motifnya Ameng tak tahu.
Kejadian ni sangat mengelirukan sebab Ameng tak tahu siapa yang rasuk siapa. Dia ingat Lukas kena rasuk dengan Kadam sebab dia nampak Kadam tu. Chong pula dirasuk oleh Pawang sebab Pawang geram dengan dia. Akhirnya segalanya terjawab bila persembahan tu berakhir. Mulanya Ameng tak terlintas dalam fikiran yang mimpi pergi gua tu adalah petunjuk kepada kejadian yang akan berlaku. Ameng dah lama tak dapat mimpi macam ni. Kali terakhir dia terima adalah satu misi untuk sampaikan wasiat kepada satu keluarga besar ni. Hinggalah lepas Ameng cabut cincin tu dari jari Chong, malam tu dia mimpi berjumpa lagi dengan Pawang atas sebuah kapal layar yang diperbuat daripada kayu. Dalam mimpi tu, si Pawang labuhkan kapalnya dekat tengah laut. Kemudian dia bercerita sesuatu, dan dari cerita ni lah Ameng dapat tahu dekat mana lokasi asal cincin ni untuk dipulangkan. Clue yang paling jelas masa Pawang tu cerita tentang sebuah kapal bawa senjata telah karam akibat diserang. Ameng yakin senjata tu merujuk kepada pedang yang mereka jumpa masa menyelam tu. Lepas semuanya dah jelas, Ameng dengan Botak menyelam ke lokasi pedang tersebut dan letak balik cincin tu pada tempat asalnya semula. Bayu datang biar pergi, Kalam tinggal biar tinggal. Mendalam sungguh maksud dia. Mereka pulang dari pulau pada hari yang sama. Sampai darat, Botak bawa Ameng berubat dengan seorang ustaz. Ustaz tu scan Ameng dan dia kata tak ada apa-apa, cuma kepenatan je. Esoknya Chong dan Lukas pula pergi berubat dengan cara agama masing-masing. Sekarang semuanya dah pulih. Chong tak adalah tunjuk simptom putus cinta lepas kena rasuk tu. Lukas pula tiba-tiba jadi pendiam 2-3 hari sebelum perangai sewel dia kembali macam biasa. Jadi kesimpulan dari kisah ni, jangan suka-suka kutip benda bukan-bukan bila berada dekat tempat asing. Kes ni berpunca dari Chong yang pergi kutip cincin tu. Jangan sesekali cakap besar. Kita tak tahu apa yang kita hadap sebenarnya. Video pedang tu pula Ameng pernah post dalam media sosial, tapi dia dah padam balik demi kebaikan di masa akan datang. Masa PKP lepas, selama setahun tu dah 3 ke 4 kali Ameng pindah rumah. Sebelum ni dia selalu berpindah dari bilik ke bilik atas beberapa faktor. Sampailah Ameng jumpa satu rumah ni yang dihuni oleh 4 orang. Rumah ni ada 3 bilik. Master bedroom dihuni oleh adik-beradik Zack dan Ijat. Bilik kedua Ameng dengan Ajib. Bilik satu lagi dihuni oleh Adul, seorang-seorang dia je. Dan ada piano antik dekat ruang tamu. Gangguan pertama berlaku pada bulan kedua Ameng tinggal dekat situ, masa dia baru balik kerja malam sekitar pukul 2 pagi. Biasanya bila Ameng balik waktu macam tu, semua orang dah tidur. Tapi malam tu Ajib masih leka duduk termenung dekat dapur. Ameng pun bancuhlah kopi dan lepak sekali dengan Ajib. Malam tu tak adalah rancak sangat Ameng bersembang dengan si Ajib ni, sebab Ameng perasan Ajib pelik sikit malam tu. Dia cuma tersengih je setiap kali Ameng habis bercakap. Sangat berbeza dengan sifat semula jadi dia yang suka bercerita. Tapi malam tu dia cuma jadi pendengar je. Habis sembang, Ameng nak masuk tidur. Bila Ameng masuk je dalam bilik, dia nampak sekujur tubuh berselimut tengah tidur atas katil Ajib. Ameng terfikir, kalau ini Ajib, jadi siapa dekat dapur tadi? Ameng yakin yang tengah tidur ni Ajib, sebab dengkur dia Ameng dah kenal. Ameng pergi ke dapur semula nak confirmkan betul ke dia bersembang dengan seseorang tadi. Memang sah, dekat dapur tu tak ada orang. Jadi betul lah yang bercakap dengan dia tadi bukan Ajib sebenarnya. Meremang bulu roma. Tapi masa ni Ameng tak rasa takut sangat, sebab ini bukan kali pertama dia bercakap dengan jelmaan macam ni. Kali kedua berlaku lepas 2 minggu kemudian. Adul terdengar bunyi bising dekat dapur macam ada orang tengah masak. Tapi bila dia keluar tengok, tak ada siapa pun dekat dapur. Kejadian ni berlaku sekitar pukul 10 malam. Masing-masing belum tidur lagi, tapi mereka tak dengar apa-apa. Cuma Adul seorang je dengar bunyi bising tu. Tak terhenti dekat situ. Bunyi tu muncul sekali lagi dari dapur masa Adul nak ke bilik dia. Takut punya pasal, dia berlari sampai tersalah masuk bilik Ameng. Ameng dengan Ajib tercengang tengok reaksi Adul yang terpinga-pinga silap masuk bilik tu. Lepas dia beritahu apa yang berlaku, mereka bertiga pergi ke dapur nak periksa. Ameng terfikir, adakah ini perbuatan makhluk yang bersembang dengan dia hari tu? Perlahan-lahan mereka melangkah ke dapur yang gelap. Suis lampu dipetik. Pandangan mereka serta-merta tertumpu pada satu tingkap
betul-betul depan mereka, seorang wanita berambut kusut berada dekat luar tingkap, pandang tepat ke arah Adul. Mereka punya terkejut sampai lintang pukang lari dari situ. Kali ni Amir dengan Ajib pula terikut Adul masuk ke bilik dia. Rumah mereka ni dekat tingkat 5 dan perempuan tu berdiri dekat luar tingkap. Ada sekali tu Amir tengah makan tengah hari dengan Ijat dan Adul dekat dapur. Tengah syok mereka bahan si Adul ni, tiba-tiba ada satu budak kecil perempuan berlari dari ruang tamu ke dapur. Muka dia tak menakutkan, comel je dia lari, gelak-gelak macam budak lari kena kejar dengan kawan. Nampak macam orang betul. Sampailah dia tembus dinding dapur. Mereka berpandangan antara satu sama lain dan terus bertempiaran lari dengan tangan tak basuh keluar dari rumah. Lepas sejam, tangan pun dah kering dengan bau kari. Barulah mereka ada keberanian nak masuk rumah. Tu pun sebab nak basuh tangan dan bersiap nak keluar balik pergi merayau. Malam tu mereka balik agak lewat sikit. Sebelum masuk rumah, makcik jiran sebelah ada tegur, "Jangan bising sangat malam-malam ni. Tadi riuh sangat sampai baby dia menangis." Mereka bingung kejap sebab mana ada orang dalam rumah ni. Mereka semua dah keluar. Kejadian seterusnya berlaku di satu hujung minggu, masa mereka berlima tengah lepak main poker dalam bilik Zack. Masa tengah syok main tu, tiba-tiba pintu bilik tu terbuka perlahan-lahan dan terdengar sebuah alunan muzik. Piano antik milik tuan rumah berbunyi perlahan-lahan dekat ruang tamu. Nadanya bermula dengan lembut dan semakin lama jadi semakin laju dan kuat, macam dihempas cong 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 cong. Mereka semua terus toleh ke arah Ameng sebab dalam rumah ni hanya Ameng je yang pandai main piano. Melodinya kejap rancak, kejap sayu, hinggalah satu bahagian ni bunyinya macam biasa didengar. Malam tu mereka berlima saksikan kejadian piano main sendiri. Seram sejuk bila tersedar piano tu mainkan lagu yang Ameng pernah main berdasarkan piano sheet yang pakcik tuan rumah tu bagi. Piano kayu ni dah agak usang tapi masih berfungsi dengan baik. Selalu jugalah Ameng main. Tuan rumah siap bagi Ameng satu buku piano sheet bila dia tahu Ameng boleh main. Cuma Ameng tak pernah tanya bila kali terakhir piano tu dimainkan. Sejak kejadian tu Ameng tak berani lagi dah nak sentuh piano tu. Malam tu mereka berlima tidur dalam bilik Zack terus. Selang beberapa hari lepas kejadian piano tu, mereka buat keputusan nak cari rumah lain. Masa tengah berbincang nak cari rumah lain ni lah, masing-masing luahkan yang mereka pun diganggu dengan pelbagai cara sebelum Ameng dan Ajib pindah ke sini. Ada yang teman borak masa makan, ada yang nampak kelibat dan bayangan. Zack pernah kena masa dia tengah masak. Tiba-tiba ada orang hulurkan bahan. Tangan orang tu hitam legam, berkedut. Bila dia angkat kepala nak tengok siapa yang hulur, tak ada orang pun dekat depan dia. Amir dapat tahu bekas penyewa bilik dia tu pindah keluar sebab diganggu juga. Mereka selalu dengar suara perempuan menangis. Sembang punya sembang, mereka semua dikejutkan dengan bunyi kuat kaca berderai. Satu bingkai gambar terjatuh betul-betul dekat dengan mereka yang tengah duduk dekat sofa di ruang tamu. Zack angkat semula bingkai gambar tersebut. Yang lain sama-sama kemas kaca yang berderai. Ianya sebuah potret seorang wanita yang tak berapa jelas, mungkin dah lapuk ditelan zaman. Masa Zack angkat bingkai tu, Adul perasan macam ada sesuatu yang tak kena pada gambar tu. Mereka semua amati gambar tersebut. Macam ada satu penceritaan di sebalik karya. Lukisannya tak berapa jelas dan ada beberapa kesan tumpukan warna merah macam kesan darah. Bahagian mulutnya pula berlubang. Secara tak sengaja, Adul tarik satu benang yang terkeluar dari bingkai. Benang tersebut terus koyakkan gambar dan terserlahlah satu lapisan kertas dekat belakang yang dalamnya terlekat satu compact disc CD. Masa ni semua keluar dengan teori masing-masing. Ada kata CD ni tersimpan peta harta karun lah, macam-macam lah. Akhirnya Ijat cuba buka CD ni guna laptop dia. Dalam CD ni ada beberapa gambar dan video seorang wanita. Ada satu video dalam tu, wanita tersebut main piano yang sama dekat ruang tamu dengan lagu yang sama yang bermain pada malam mereka main poker tu. Dalam CD ni juga ada video budak-budak bermain dan salah seorang dari mereka adalah budak yang mereka nampak berlari ke dapur tu. Dekat penghujung video, perempuan ni mengacau. Kamera terjatuh dan rakaman ditamatkan. Mereka terus letak CD pada tempatnya dan tampai semula gambar yang terkoyak tadi. Ternyata ia adalah potret wanita tadi. Selama ni tak ada siapa pun yang perasan kewujudan potret ni hinggalah benda ni jatuh berderai. Mereka telefon tuan rumah bagi tahu potret ni jatuh dan koyak serta minta maaf atas kerosakan. Selang sejam, pakcik tuan rumah sampai dan terus periksa keadaan potret. Pakcik ni tanya, mereka ada buat sesuatu ke dengan potret ni? Semua cakap tak ada dan bagi tahu potret tu terjatuh sendiri.
tapi tak ada siapa yang berani bagi tahu apa yang mereka jumpa di sebalik gambar tu. Akhirnya pakcik tuan rumah buka cerita kisah di sebalik lukisan ni. Menurut pakcik tu, potret tu adalah gambar anak dia. Budak kecil tu pula anak kepada wanita tersebut merangkap cucu pakcik ni lah. Rupanya lagu yang bermain pada malam kejadian tu adalah lagu yang selalu dimainkan oleh arwah anak pakcik ni masa dia hidup. Piano sheet yang dia bagi Ameng tu milik anak dia lah. Piano antik ni dah lama tak disentuh sejak arwah meninggal. Bila pakcik ni tahu Ameng boleh main piano, dia teringin nak dengar lagu yang anak dia selalu main dari piano tersebut. CD tu pula pakcik sengaja sorokkan dekat dalam bingkai gambar sebab dia tak nak isteri dia selalu mainkan rakaman tu. Nanti mereka rindu. Isteri pakcik ni pernah meracau sebab terlalu rindu. Ameng tak pasti apa kaitan kisah keluarga ni dengan gangguan-gangguan yang mereka terima. Kalau berdasarkan video, wanita tu terlebih dahulu kena gangguan bila tengok balik pada penghujung rakaman. Entahlah, yang pasti mereka tetap akan pindah ke rumah lain, tapi masih ada kontak lah pakcik ni. Pakcik ni baik sangat dengan mereka. Tak tergamak nak lost kontak macam tu je. Masa mereka pokai dengan kos sara hidup waktu mula-mula pindah dulu, pakcik ni lah yang selalu bagi barang dapur untuk mereka masak. Sebelum mereka pindah, Zaid ada jemput seorang ustaz datang ke rumah untuk scan si Adul ni. Adul demam seminggu. Adul kata dia selalu nampak kelibat wanita berambut panjang cecah sampai ke lantai. Ingatkan demam biasa je. Bagi Panadol tak jalan, jadi mereka cuba ikhtiar cara lain. Lepas habis sesi merawat, ustaz bagi tahu benda tu ikut Adul balik. Dari situlah Adul dapat bermacam-macam gangguan. Dan dekat rumah ni bukan hanya ada satu wanita, tapi dua. Satu ikut Adul, satu lagi dia tak kacau orang, tapi ustaz tu tak pasti dia ikut siapa. Ameng perhati keliling. Seperti yang dijangka, yang seorang lagi tu adalah Yan, si penjaga Ameng ni. Siapa yang tak tahu siapa itu Yan, boleh tengok kisah Yan dalam video Dimensi Hijab. Ameng tak terkejut pun dengan kehadiran Yan dalam situasi macam ni. Dia jarang muncul, tapi dia selalu ada dalam kebanyakan pengalaman mistik si Ameng ni. Kadang-kadang dia bagi hint tentang sesuatu bahaya yang akan berlaku. Mata batin Ameng selalu terbuka, tapi akan hilang bila dia nampak Yan ada dekat situ. Berkenaan potret tu pula, Ustaz ni syak kesan tumpukan tu ada kena-mengena dengan makhluk-makhluk yang ganggu rumah tu. Tapi tak ada apa-apa yang mereka boleh buat memandangkan mereka pun nak berpindah. Pakcik sendiri tak pernah buka cerita pasal kesan tu, jadi rasanya lebih baik mereka jangan masuk campur, takut jadi semakin melarat pula. Setelah 4 bulan menyewa dekat rumah ni, akhirnya mereka berpindah ke rumah baru. Lepas 2 bulan mereka tinggal dekat situ, alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Ajib pun dah rajin mengaji. Adul dah jadi berani. Ameng macam biasa, masih dalam proses mengawal pandangan mata batin dia tu. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.